Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bincang latihan minda 4.4 di bawah modul yang keempat, iaitu buku catatan pertama di tingkatan 4. So soalan yang pertama ialah kita boleh rujuk soalan ni di muka surat 126. Soalan yang pertama, nyatakan dua tujuan penyediaan buku tunai. Apakah tujuan? Buku tunai ni kita merekodkan urus niaga yang melibatkan tunai dan juga bank. Kemudian mengelakkan kekerapan membuka akaun tunai dan juga bank. So buku tunai ni dia rangkumkan sekali, digabungkan sekali tunai dan juga bank. So mengurangkan kekerapan. Untuk jawapan yang lebih tepat, kita boleh rujuk di buku teks. Buku tunai, tujuan penyediaan buku tunai. Kita lihat kebanyakan urus niaga yang dilakukan dalam perniagaan adalah melalui transaksi tunai ataupun bank. Oleh itu, urus niaga tersebut kerap kali direkodkan dalam akaun tunai dan akaun bank. Jadi, buku tunai akan digunakan untuk mengatasi kekerapan membuka ledger tersebut ataupun akaun lah. Ini yang pertama. Yang kedua ialah buku tunai merupakan buku catatan pertama atau ledger untuk merekodkan penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam semua urus niaga perniagaan. Ini yang tujuan yang kedua ialah merekodkan penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam semua urus niaga perniagaan. Ini yang kedua. So buku tunai ni dia istimewanya dia merupakan buku catatan pertama ataupun ledger. Dua tu dia ni lah. Buku tunai ni boleh jadi kategori dua lah. Boleh jadi buku tunai dan juga ledger. Itu jawapan dia. Mengatasi kekerapan membuka ledger ataupun akaun tunai dan akaun bank. Yang kedua ialah merekodkan penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam semua urus niaga perniagaan. Soalan yang seterusnya, soalan nombor 2, urus niaga yang berikut diambil daripada rekod perakaunan perniagaan Bajri. 2016 Ogos 1. Tunai di tangan, tunai di bank, beli barang, terima cek, jualan tunai, ambilan tunai, komisen bayar cek, sehinggalah 31. Soalannya ialah anda dikendaki menyediakan buku tunai. So kita kena sediakan buku tunai menggunakan format buku tunai. Ini bentuk buku tunai. Ni bentuk buku tunai. So kita kena isi maklumat yang pertama dulu, tarikh, butir, folio dan sebagainya lah. So kita isi. Inilah format dia. Tarikh, butir, folio, diskaun diberi, tunai di bank. So yang belah kredit tu adalah diskaun diterima. So kita nak bezakan mana satu debit, mana satu kredit. Debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. So sebelah debit ni adalah duit masuk. Duit masuk. Manakala yang sebelah kredit adalah duit keluar. Sama ada tunai ataupun bank, duit yang keluar. So yang masuk sebelah debit. So bila kita faham dia punya konsep ni, kita boleh masukkan urus niaga tu dengan mudah. Yang pertama ialah
2016 Ogos 1 tunai di tangan 3,200 dan juga tunai di bank 15,700. So kita rekodkan di sebelah debit. Okey, so kita kat sini kan dia punya ni lah. Okey, dia punya maklumat awal ni adalah baki. Okey, dia adalah baki. Okay, kita panggil apa? Baki bibi ataupun baki awal. Kalau soalan kalau melibatkan pembukaan, okey, ataupun perniagaan tu baru dibuka, so kita rekod sebagai modal. Okey, so rekod pertama ni kita rekod sebagai baki bibi di sebelah debit. Okey, 2016. Okey, di rekod yang pertama. Okey, yang seterusnya ialah pada Ogos yang keempat, beli barang niaga dengan cek 1850. Bila kita beli barang, so kita keluarkan duit. Okey, so di sebelah kredit, kemudian laju bank sebab digunakan cek. So 1860, okey, dia punya laju bank, so kita tulis belian. Okey, dia punya rekod dia macam ni lah. Okey, Ogos 4 belian 1860 sebab dia gunakan cek. Okey, so yang seterusnya ialah terima cek daripada Razi 2000. Okey, kita menerima cek ataupun bank daripada Razi 2000. Okey, so kita rekod sebelah debit. Okey, debit laju bank. Okey, jumlahnya 2000. So butirannya adalah Razi. Okey. Okey. Okey, ni rekod dia. Okey, yang seterusnya ialah jualan tunai 1400. Okey, kalau kita jual secara tunai, so kita dapat duit. Okey, dalam bentuk tunai 1400. So kita rekod butirannya adalah jualan. Okey, laju tunai 1400 10 hari bulan. Okey. Okey, seterusnya ialah ambilan tunai 260. Okey, kita ambil duit. So duit kita berkurang. So kita rekod sebelah kredit. Okey, pada 11 hari bulan butirannya adalah ambilan. Okey, di laju tunai. Okey, 260. Itu rekod dia. Okey, yang seterusnya ialah pada 14 hari bulan terima komisen. Okey, terima komisen secara tunai 820. Okey, 820 kita rekod sebelah debit. Okey, sebab kita menerima duit. Okey, duit komisen. Okey, di laju tunai. Okey, 820 tunai. Okey, 14 hari bulan. Okey, yang seterusnya ialah membayar cek kepada syarikat Zo 2400 dan menerima diskaun. Okey, 120. Okey, pada 16 hari bulan. So kita rekod di laju bank. Okey, laju bank sebab dia kata cek. Okey, so kita rekod sebelah mana sebab oleh kerana dia kata bayar. Okey, bayar, so kita rekod sebelah kredit. Okey. So kredit 16 hari bulan syarikat Zo.
Okey, 120 ni adalah diskaun diterima. Okey, sebab dia bagi diskaun. Okey. Okey, sebab dia kata terima diskaun 120. Okey. Okey, yang seterusnya ialah membeli alat tulis pejabat secara tunai RM30. Okey, bila kita beli, kita keluarkan duit. Okey, keluarkan duit ni maksudnya kita bayarlah. Okey. So, sebelah kredit 21 hari bulan, alat tulis 30. Okey. Okey, itu dia punya catatan dia. Okey, kemudian so kat sini dah selesai. Okey, seterusnya ialah pada 26 hari bulan menjual ataupun jualan tunai RM700. Okey, kalau jual dapat duit sebelah debit. Okey, debit tunai 700. Okey, butirannya adalah jualan, so 26 hari bulan. Okey. Okey, yang seterusnya ialah pada 31 Ogos. Okey, tunai daripada pejabat dibankkan. Okey, 950. Okey, memasukkan duit tunai ke dalam bank. Okey, so duit mana yang bertambah? Tunai ataupun bank? Okey, bila kita masuk tunai ke dalam bank, so duit bank yang bertambah. So bank perlu didebitkan. Okey, maksudnya laju bank tu sebelah debit. Okey, kita rekod bank di sebelah debit, kemudian tunai kita rekod di sebelah kredit. Okey, itu maksud dia. So kita kena ingat mana satu yang masuk. Okey, bank yang masuk. Okey, so 950 31 hari bulan. Okey. Okey, 31 hari bulan 950. Okey. Okey, so catatannya laju bank. Okey, kita tulis kat sini tunai. Okey, dalam folio ni kita tulis K ni maksudnya kontra. Okey. Bila ada catatan kontra mesti dicatat dalam dua tempat, satu debit, satu kredit. Okey, kat sini debit dah sudah bank debit, so dekat sebelah kredit tu kena rekod sebelah tunai. Okey, tunai 950. Okey, 950. Okey, kita tulis K untuk kontra. Okey, laju tunai. Okey, butirannya tulis bank pada 31 hari bulan. Okey. Okey, itulah catatan untuk buku tunai bagi soalan yang kedua. Okey. Okey, inilah dia punya ni. Cumanya soalan ni dia tak minta kita imbangkan. Okey, kalau ikut soalan ni sekadar maksudnya menyediakan buku tunai. Okey, tak perlu kita imbangkan. Okey. Okey, so dah selesai lah. Okey, soalan nombor 2. Okey. Kita lihat soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, urus niaga berikut diambil daripada buku perniagaan Aidah Maju, okey, 2016 Jun 1. Okey. Baki tunai di tangan, bagi tunai di bank. Okey, beberapa urus niaga yang berlaku sehinggalah pada 28 hari bulan. Okey, 28 hari bulan Jun. Okey, soalannya ialah sediakan buku tunai, imbangkan dan bawa bakinya ke bawah. Okey, kita akan tunjukkan macam mana kita nak rekod di buku tunai, kemudian kita imbangkan dia dan mendapatkan baki. Okey. So kita sediakan buku tunai dulu. Okey, kena isi dulu maklumat. Okey, tarikh butir dan sebagainya. Okey. Sebelah debit duit masuk, sebelah kredit duit keluar. Okey, debit masuk. Okey, kredit keluar. Okey, kredit keluar. Okey.
Okey, so kita baca maklumat yang pertama. Okey. 2016 tunai Jun 1. Baki tunai di tangan 2250, bagi tunai di bank 8335. Okey, kita rekod di sebelah debit. Okey, kenapa sebelah debit? Sebab kita pakai konsep dia di bawah aset. Okey, aset ni maksudnya aset dia bermula sebelah debit. Okey, maksudnya duit bertambah sebelah debit, duit keluar sebelah kredit. Okey, so kita rekod di sebelah debit Jun 1 baki BB. Okey, 2250 8335. Okay, so ni catatan yang pertama baki BB 2250 8335. Okay, yang seterusnya ialah menerima cek daripada kedai Khalil. Okay, kedai Khalil. So kita rekod sebelah debit sebab duit terima. Okay, debit sebab laju bank. Okay, laju bank 1700, kedai Khalil. Okay, kedai Khalil 1700. Okay, yang seterusnya ialah keluarkan wang tunai dari bank untuk kegunaan pejabat. Okay, dia ambil duit tunai daripada bank. Okay, tunai daripada bank maksudnya keluarkan duit daripada bank. Okay, bila keluarkan duit daripada bank maksudnya bank akan berkurang. Okay, so bila bank akan berkurang, okay, bank akan jadi sebelah kredit. Okay, bank jadi sebelah kredit, so tunai akan jadi sebelah debit. Okay, macam mana kita nak rekod? Okay, so kita rekod tunai 3 hari bulan. Okay, 3 hari bulan 1000. Okay, 3 hari bulan. Okay, di laju tunai tulis 1000. Okay, butirannya bank. Dalam folio tu kita tulis K. Okay, maksudnya keluarkan duit daripada bank, so bank yang berkurang, tunai yang bertambah. Okay, sebab itulah tunai ni rekod sebelah debit. Okay, kemudian kita rekod sebelah kredit. Okay, bila catatan kontra mesti rekod 2 kali. Okay, so 2016. Okay, Jun 3. Jumlahnya adalah 1000. Kemudian tulis kat sini tunai. Okey, folio tulis K, kontra. Okey. Okey, so yang seterusnya, okey, jualan tunai 1400. Okey, jualan tunai ni duit masuk. Okey, duit masuk 5 hari bulan 1400. Okay, so kita rekod sebelah debit. Okay, yang seterusnya, okay, bank pulangkan. Okay, ini dah selesai. Bank pulangkan cek kedai Khalil bertanda rujuk kepada penyuruh bayar. Okay, 1700. Kedai Khalil ni adalah pelanggan kita. Okay, duit masuk sebelah debit. Bila berlaku rujuk penyuruh bayar ataupun kita panggil cek tak laku, so kita rekod sebelah kredit. Okey. Okey, macam ni catatan dia. So kita kena tulis dalam kurungan cek tak laku. Okey. So 7 hari bulan cek 1700 bank. Okey. Okey, yang seterusnya beli mesin secara cek. Okay, ataupun beli mesin dengan cek, so duit keluar. Okay, duit keluar sebab dia beli. Butirannya adalah mesin. Okay, rekod di laju bank. Okay, 2500. Okay, tu catatan dia. Okay, yang seterusnya ialah
Okey, terima komisen dengan cek 950. Okey, sebelah debit. Okey, 950 cek ataupun bank komisen. Okey, komisen. Okey, di laju bank sebab dia kata cek. Okey, seterusnya ialah bayar hutang perniagaan murni dengan cek dan terima diskaun berjumlah RM45. Okey. Bila kita bayar hutang, so kita keluarkan duit, okey, sebelah kredit. So dia punya butirannya adalah perniagaan murni, okey, laju bank ataupun okey, laju bank lah sebab dia kata cek. Okey, dan terima diskaun RM45. Okey, 45 1050 12 hari bulan. Yang seterusnya ialah 13 hari bulan beli barang niaga secara tunai. Okey, bila kita beli barang, okey, so kita keluarkan duit. So sebelah kredit di laju tunai 840. Okey. Okey. Yang seterusnya ialah terima cek pinjaman dari bank SME untuk kegunaan perniagaan sebanyak RM5,000. So bila kita terima sebelah debit, okey, debit laju bank, okey, pada 14 hari bulan, butirannya adalah pinjaman. Okey, yang seterusnya 15 hari bulan ambilan tunai untuk kegunaan peribadi. Okey, bila dia ambil tunai, okey, tunai akan berkurang. So tunai sebelah kredit, okey, jumlahnya ialah RM800. So bila kegunaan peribadi ni, so ambilan. Okey, butirannya adalah ambilan. Okey. Okey, yang seterusnya ialah terima 18 hari bulan, terima cek dari Encik Jerry dan memberi diskaun sebanyak RM40. Okey, kita rekod sebelah debit. Okey, butiran sebelah, okey, rekod sebelah debit. Okey, laju bank. Okey, butiran Jerry dan juga kita tulis dekat diskaun diberi sebanyak RM40. Seterusnya ialah 19 hari bulan, iaitu beli barang niaga dengan cek. Okey, so beli barang niaga, so belian. Okey, belian sebelah kredit. Okey, sebab kita keluarkan duit. Okey, 1250. Okey, yang seterusnya 20 hari bulan beli alat tulis secara tunai. Okey. So beli sebelah kredit, butirannya alat tulis, okey, tunai RM70. Okey. Okey, yang seterusnya jualan tunai 1680. Okey, bila jual tunai maksudnya kita rekod sebelah debit. Okey, sebab kita terima duit. So 1680 sebelah debit, tunai, rekod jualan. Okey, 23 hari bulan beli komputer dengan cek. Okey, bila kita beli komputer, kita rekod sebelah kredit sebab dia keluarkan duit. So kredit bank, okey, menggunakan cek 2780, butiran komputer ataupun alatan pejabat. Okey, sebab dia punya komputer, printer dan sebagainya. Okey, komputer berada di bawah alatan pejabat. Okey.
So butirannya kita rekod alatan pejabat sebelah kredit. Okey, yang seterusnya masukkan tunai perniagaan ke dalam bank. Okey, bila kita masukkan tunai dalam bank, so tunai yang berkurang, bank yang bertambah. So bank berada sebelah debit. Okey, bank sebelah debit, laju bank tu sebelah debit. Okey, so yang laju tunai tu sebelah kredit. Okey, so ni adalah catatan kontra. Okey, tulis K ni maksudnya kontra lah. Okey, bila kontra mesti ada dua catatan. Okey, satu dekat debit, satu lagi sebelah kredit. Okey, 25 hari bulan bank kontra dan juga jumlahnya lah RM500. Okey, seterusnya 26 hari bulan. Bayar gaji pekerja dengan cek. Okey, bila kita bayar sebelah kredit, butirannya adalah gaji. Okey, so dia punya ni laju bank, jumlahnya RM1,200. Okey, yang terakhir 28 hari bulan, bayar sewa kedai dengan tunai RM700. So butirannya adalah sewa, okey, laju tunai sebelah kredit. Bila kita dah rekod semua urus niaga ke dalam buku tunai, so kita kena imbangkan. Okey, bila kita nak imbangkan, so langkah pertama ialah kita kena gariskan dulu. Okey, selang satu baris. Okey, garis daripada diskaun hingga ke bank. Kemudian sebelah kredit, diskaun hingga ke bank. Okey, barulah kita kira. Okey, untuk diskaun kita jumlahkan saja. Okey, diskaun diberi berapa jumlahnya, so kita pindahkan ke dalam ruangan yang bergaris tersebut. Okey, so RM40 diskaun diberi, kemudian diskaun diterima adalah RM45. Okey, untuk tunai kita kena kira mana yang lebih besar. Okey, so kita boleh lihat di mana debit atau kredit yang besar. Okey, kita lihat sebelah debit lebih besar. So kita kira 2250 tambah 1000 tambah 1400 tambah 1680, jumlahnya 6330. So jumlah yang besar ni akan berada juga di sebelah kredit, 6330. Okey, kemudian kita kira berapa baki. 6330 tolak 840, tolak 800, tolak 70, tolak 500, tolak 700. Okey, jumlah 3420. Okey, ini adalah baki hantar bawah, okey, pada tarikh akhir sekali, iaitu 30 hari bulan. Okey, so ni kita kena pindahkan. Okey, ni baki hantar bawah, so pindahkan baki bawah ke bawah. Okey, so di bawah lepas bulan Jun, bulan Julai 1, baki bawah ke bawah. Okey, jumlahnya ialah 3420. Okey, sama juga bila kita nak tutup dengan bank. Okey, so bank kita lihat mana yang lebih besar. Okey, so kita lihat dia punya ni sebelah debit. Okey, kita kira lebih besar lah, kita nampak lebih besar. So kita kira 8335, 1700, 950, 5000, 970, 500. Okey, so jumlah 17455. So kita kena pindahkan. Okey, pindahkan 17455. Okey, so kita kena tolakkan semua sebahagian kredit. Okey, so tolakkan 1000, 1700, 2500, 1050,
1250 2780 1200. Okey. So jumlah 5975 baki HB. Okey, kemudian kita pindahkan ke baki bawah ke bawah. Okey, 5975. Okey. So itulah kaedah kita nak tutup dan juga mengimbangkannya. Okey, sebab soalan imbangkan buku tunai dan bawa bakinya ke bawah. Okey. So itulah kaedah untuk kita tutup. Okey, kita pindahkan, okey, mencari baki HB dan juga baki bawa ke bawah. Okey, semoga video ni memberi manfaat dan memberi kefahaman kepada pelajar untuk menyediakan buku tunai dengan betul. Okey.